Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawata bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna hafidin wa alimna bitaqwin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Antara sifat yang kita kena pastikan ada dalam diri kita, itulah sifat seorang hambanya yang bersyukur. Sifat ini mestilah menjadi perkara yang mesti kita jadikan sasaran. Ini menjadikan kita pertanyaan, adakah aku ni hamba yang bersyukur? Atau kita boleh katakan, ya Allah, jadikan aku hamba yang bersyukur. Kerana apa jemaah sekalian? Kerana syukur ini Allah telah nyatakan dalam Al-Quran, golongan yang bersyukur sedikit, golongan yang beramal ramai. Belum tentu yang beramal itu bersyukur. Kena perhati baik-baik perbahasan kita ni. Kita membahaskan tentang kajian sebuah kehidupan bersandarkan kepada Al-Quran. Al-Quran, yakni Allah SWT suruh kita pula bila nak kaji atau nak faham tentang Quran, maka kita ikut bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu kita kaji kehidupan bersandarkan sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan sifat itulah kita akan memahami Al-Quran dari sudut kehidupan, sehingga kehidupan kita ini menjadi satu perkara ataupun menjadi satu tujuan yang jelas. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqul jinna wa insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia semata-mata hanya saja untuk menyembah Allah. Kata al-mufassirin, liya'budun, li ta'rif, itu dengan ta'rif, liya'rafun, yakni mengenal Allah. Sepanjang-panjang hidup kita ni, puluhan tahun Allah bagi kita bernapas di atas muka bumi ini, tak ada lain, tak ada bukan, hendaklah kita mencapai tahap dan tujuan mengenal Allah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala itu tujuan kita. Jadi bila kita faham kehidupan itu adalah untuk mengenal Allah, lalu kita akan namakan kehidupan kita dengan misi
mentauhidkan kehidupan. Mentauhidkan kehidupan. Bila kita nak mentauhidkan kehidupan, maka ada sifat yang mesti akan hadir atau lahir dari diri orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid itu punya sifat, yang mana sifat seorang hambanya. Jadi hamba kepada Allah yang Maha Esa, maka zahirlah sifat syukur. Nampak mudah aja dengan lisan, bilisan khafifataini, lisan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang mudah dizahirkan dengan lisan. Malah nak menyebut kalimah Allah pun mudah. Allah. Kadang-kadang tak payah buka bibir pun boleh bunyi Allah. Allah. Malah benar kan? Allah. Kenapa je? Allah. Tahulah. Allah. Sial ni bunyi. Dia sebut nama Allah ni, dia tidak akan membawa kepada sifat lemah. Kalau siapa sebut nama Allah, Allah. Tahulah. Tu tak betul tu. Cuba tengok bagaimana saudara kita di Palestin. Yang benar-benar iman dia ada golongan yang dia hadapi itu dengan kesedihan, tapi ada yang hadapi itu dengan kegembiraan. Ada kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampak kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Malah kalau takbir raya sedih ke gembira? Sedih sebab tak balik kampung. Asyik kampung abang je. Kampung saya bila? Nak pula ada lagu. Kan? Lagu apa tu? Dendang Perantau. Di Allahu Akbar, Allah gitu. Elok dia lenggok. Walhal takbir itu merujuk kepada bebasnya kita daripada cengkaman hawa nafsu. Kita dah menang. Betul, takbir itu memang kalau pergi di, walaupun ada iramanya macam di Madinah, Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Siapa sini pernah raya dekat Mekah Madinah? Belum? Soalan, ubah soalan. Siapa nak raya dengan Nabi SAW? Tu soalan dia. Siapa nak raya dengan Nabi SAW? Dengan mak nak raya kan? Kan gitu, nak raya dengan mak lah, betul? Dengan Nabi tak nak raya. Raya kat Masjidin Nabawi, Azam. Boleh sampai ke Ustaz? Ini soal ibadah bukan dengan diri kita. Soal ibadah dengan Allah. Kalau Allah berkehendak untuk kita sampai, dengan apa cara sampai? Allah akan bawa siapa yang mahu, bukan siapa yang mampu. Siapa yang mahu, maka Allah mampukan dia. Memang syariat pergi dengan duit. Syariat lah dengan duit. Tapi hakikatnya dengan Allah. Raya. Alhamdulillah Allah takdirkan sejak PKP, raya yang tahun lepas ni raya pertama. Yang kedua ni yang kali kedua lah. Allah takdirkan saya sempat, Allah izinkan saya beraya dengan Nabi SAW. Ikutkan jatuh kita raya hari Sabtu kan, tahun lepas kan, di Madinah waktu tu, di Haramain lah, tak tahu lagi Jumaat ke Sabtu. Tiket saya balik hari Sabtu. Kalau saya kata raya hari Sabtu, maknanya saya bertakbir atas flight lah. Saya Allah takdirkan Ramadan, akhir Ramadan di Mekah. Alhamdulillah. Doa ke Allah, ya Allah bagilah rasa. Sebab saya Mekah dulu, kemudian dah habis 10 malam, saya Madinah sehari dia. Sebab memang kalau siapa yang ambil package Ramadan akhir, dia akan banyak habis 10 malam tu di Mekah lah. Bermaksud habis tu kemungkinan raya di Mekah, kemudian besoknya bawa ke Madinah. Tapi kami buat, ini saya buat itu hari, habis tarawih kami terus gerak. Habis tarawih malam tu, yang last kami terus gerak ke Madinah. Jadi dapat, dia tak ada pengumuman macam kita. Saya dengan ini menyimpan mohon-mohon besar, tu tak ada. Tahu-tahu je dia keluar ada berita, tahu-tahu je habis isyak tak ada tarawih. Raya. Tak ada tarawih. Ya Rab, dapat raya dengan Nabi SAW hari Jumaat.
Doa minta, bagilah ya Allah raya hari Jumaat, bagilah raya Jumaat. Dapat emas sekalian. Dapatlah dengan takbir raya kat sana. Itu nak ceritanya tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kena kat kita. Allahu Akbar, Allah. Tak salah, betul lah kita kan. Sedap lah, tapi masalah ni air mata. Dalam dingin subuh, Allah, kena pula lagu tu. Hatiku terusi. Apa dia? Tak, itu ceritanya tu. Kita tak ada. Alhamdulillah. Jadi makna kata kalimah Allah tu membawa kepada satu suasana yang semangat. Wala tahinu wala tahzanu, Allah kata. Ini satu ciri khas orang beriman. Ciri khas ini di akhir zaman difitnah. Nak jadi orang yang gembira, yang tiada tangisan air mata, yang kuat, dia katakan kita ni manusia, takkan tak boleh nangis. Kita ni, semua kita ni. Kita ni orang perempuan, contoh. Hati serapuh bawang, apa? Senipis kulit bawang. Mentang-mentang lah lalu motong bawang. Beza orang perempuan atau orang wanita dengan orang perempuan beriman. Beza. Orang perempuan dengan orang perempuan beriman berbeza. Kerana sifat iman tu telah masuk pada orang perempuan. Maka orang beriman ni boleh masuk pada perempuan dan lelaki. Sifat orang beriman itu kuat. Dia takkan lemah. Dia takkan jadikan semuanya itu isu dia, isu emosi. Tak ada. Jangan hidup dengan perasaan. Dan jangan pertahankan perasaan. Jangan luahkan perasaan. Bunyi. Pendam ke Ustaz? Kita tak suruh pendam. Maka kalau jangan luahkan, selesaikan perasaan itu. Jangan dipendam. Jangan pertahankan perasaan. Perasaan yang dipertahankan, bila saya sebut begini, bermasuk perbincangannya dunia ya. Perasaan. Apa yang kita pertahankan perasaan? Pertahankan perasaan resah, sedih, gelisah. Pertahankan. Apa dapat? Di hadapan Allah kita nak bagi tahu, saya dulu dianiaya ya Allah, sedih. Saya begitu begini. Ditanya begitu ke apa perasaan kamu? Di yaumul mahsyar, di hari akhirat, di yaumul qiyamah, yaumul mizan, adakah nanti ditanya apakah perasaan kamu suatu di dunia? Ataupun Allah kata apakah amalan kamu suatu di dunia? Kita tertipu kat dunia ni, sibuk mainkan perasaan. Ni zaman luahkan perasaan. Apa-apa je luahkan. Tak puas hati luah. Jangan kamu simpan. Kita ada prinsip kita je mah. Ni geng-geng punah sihat. Kerja nak membakar je kerja. Bakar kat bumi dah rasa dah panas dia. Aku duduk kamu panas jadi aku tu. Bermaksud sifat syukur itu mesti hadir pada orang yang beriman, yang mana syukur membawa pada ingat, dimulakan dengan ingat itu mengenal. Mengenal kita melalui jalur mana, laluan mana kita nak mengenal ini. Maka topik yang kita akan bincang sepanjang-panjang pengajian ini adalah membincangkan kehidupan kita ini, agar hidup kita ni menjadi asbab untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita faham mengenal Allah itu melalui perbahasan, ya. Sebagai contoh, antara yang saya akan bawa perbincangan juga dalam kitab yang khas, ini Ummul Barahin. Ada saya kongsi link ni. Ada yang beli tak? Tak ada. Tak ada yang klik. Tak dapat link. Nanti boleh tolong sharekan. Kitab ni tuan guru saya tulis. Tuan guru Dr. Muhammad Syukri Nikwan. Kitab Ummul Barahin. Al-Barahin, tapi kita kaji sejarah dan akidah. Sejarah dan kupasan pendekatan akidah
Dan ni saya sangat syurkan. Nanti kita akan buat selingan. Ini pengajian akidah, ini tauhid untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan kaedah usuluddin, dengan kaedah sifat 20. Itu kaedah. Dan kita kaji sejarah. Ni pengajian ni kalau dibaca saya buat, kalau di pengajian saya seminggu sekali di Merbau Sempak, Teratak Warisan Roh. Datanglah 10.30 sampai 12. Ada makan-makan tengah hari. Ui, malam hiduplah sampai ke 12. Pagi. Hari Ahad 10.30 pagi. Ni kalau saya cakap begini, ada pengumuman. Oh. 10.30, 12 setiap hari Ahad. Kalau saya kata ni mesti kena. Jadi kalau saya kata macam ni, nanti kalau tak datang ni jadi apa tau? Jadi itu dosa tau. Sebab apa? Okey, saya cakap macam ni. Tapi saya tak kata macam ni lah. Tapi contoh. Hari Ahad ada pengajian wajib ya. Wajibal wajib, yang ni ngaji tauhid. Okey. Kalau saya kata begini, pastikan hari Ahad itu tak ada yang bertembung dengan yang wajib. Hanya boleh miss kelas bila ada yang wajib. Sebab kita highlightkan kelas tauhid. Sebab tauhid ni wajibal wajib. Siapa tak datang dengan alasan, dia kena bagi alasan wajib jugalah. Menggugurkan yang dua yang wajib, nak utamakan satu yang wajib. Dia kena taat dengan suami, ustaz, wajib. Tang mana nak taat? Tang mana? Antara perkara yang boleh dibenarkan yang dinamakan, semua perkara minta izin untuk keluar rumah, melainkan perkara yang wajib. Tapi tidak bermakna boleh bergaduh. Keluar dengan bergaduh, salah. Tapi maksudnya wajib. Jadi saya tak namakan begitulah. Semua dalam pengajian saya cakap, sebagai contoh pagi ni juga sama. Cuma kita namakan pengajian kehidupan. Saya ringankan dia. Sebab tengah jatuh wajib, sian. Jadi berat, jadi dosa habis. Habis saya dah tahu tentang Allah. Tahu mana tahu? Orang tahu tentang Allah, dia tak ada rungut dalam hidup dia. Dia tak akan menyalah. Ni saya keluarkan sifat orang yang tenggelam dengan aturan Allah, tenggelam dengan kekuasaan Allah. Dia tidak lagi menyalah-nyalah, tidak lagi berbalah-balah, tidak lagi mempersoal-soalkan. Macam golongan Yahudi ni, Al-Baqarah tu, golongan mereka Bani Israel. Kerja dia nak mempersoalkan warna apa, bentuk apa, besar mana, dah jumpa macam mana, rupa apa. Lalu sekali dah jumpa, tak disembah, tak diikutkan, disembah pula. Aku suruh lain, buat lain. Bila disuruh bertanya, bila dah bagi, dia buat lain. Itu orang Bani Israel, Yahudi. Dia bajet, dia pandai kan? Orang yang banyak tanya ni jangan ingat dia pandai. Sesungguhnya orang yang tak bertanya silap pun dia pandai. Dia faham. Kalau dia bertanya pun benda-benda yang menambah kefahaman, bukan menambah lagi kekeliruan. Baik. Jadi mengenal Allah ni sampai tak hilang persoalan. Dia tengok setiap yang berlaku, nampak hikmah dah. Dia tak tanya kenapalah jadi macam ni. Sakit, ya Allah, orang ngata ke aku, orang hina ke aku, kenapa macam ni? Nak tahu kenapa orang hina kita? Nak tahu? Tahu dah? Tak tahu? Allah nak bagi tahu kita bermula hina. Dah. Oh iyalah ustaz. Keperasaan mulia. Masalahnya saya tak buat ustaz. Siapa suruh pertahankan? Allah yang akan pertahankan orang yang tidak buat begitu. Tapi saya malu ustaz. Siapa kata malu? Dia buka aib saya, biarlah dia buka. Mana lebih bahaya? Orang buka aib kita atau kita buka aib orang?
Mana lebih baik? Orang buka aib kita berapa ramai tu? 10 juta? 20 juta? Kalau kita buka aib orang, Allah buka aib kita di hadapan daripada mula Nabi Adam AS sampai umat Nabi Muhammad SAW. Satu keduanya habis pahala kita. Kalau orang buka aib kita, habis pahala kita. Pahala dia bubuh kat kita. Contoh, orang tahu seseorang ni buat dosa sekian-sekian. Dia tak buat dosa tu. Dia tengok orang buat dosa, dia tak tegur pun. Malah tegur dia bukan sekali, bukan banyak kali sampai jadi pun. Dia sekali, ataupun dia datang nak tegur, kemudian dia cerita buruk orang tu kat orang lain. Tengok orang ni tak buat pun dosa tu, tapi dosa orang tu dapat kat dia. Macam dia buat samalah. Dia ni pahala banyak. Ialah orang berpahala, sampai orang tengok orang berdosa pun astagfirullahalazim. Macam gini ke nak masuk syurga? Bombol. Eloklah tu. Semua amalan dia bubuh kat orang yang berdosa tadi. Itu dipanggil muflis. Itu Nabi kata golongan yang muflis, orang yang mengumpat. Tegurlah. Tak nak tegur, siapa suruh diam? Doa kan? Sakit hati, kita busuk hati. Nampak orang buat dosa, kenapa tak nak doakan Allah ampunkan, Allah buka pintu hati? Sebab apa? Hati kita busuk lah, itu je lah. Allah ni ngaji tauhid. Lantak lah kamu. Tak kerti-kerti bahasa kata. Kalau Nabi dah bersifat gitu, tak Islam kita sekarang. Di Taif apa Nabi buat? Ni nak ngaji makrifat dengan Nabi ni. Habis Ustaz tak marah. Siapa kata kita tak marah? Marahlah dengan kejahatan. Tapi kalau nak kata marah, marah lagi Allah. Tapi dengan dalam kemarahan Allah, apa yang Allah dahulukan kemarahannya daripada rahmatnya. Jadi nak fikir marah kita, kena ingat, kita bukan jadikan orang tu, Allah yang ciptakan orang tu. Kalau nak kata marah, Allah lebih marah. Aku bagi hidup, aku bagi mata, aku bagi telinga, aku bagi semua. Kau kupur dengan aku. Kita apa kita bagi? Baru bagi kasih sayang sikit, dah petikai. Ni mengaji ni cara kita mengaji kehidupan. Bukan mengaji adapun hidup ini adalah dengan itu. Kenalah kita menjadi orang yang sabar. Orang yang sabar itu adalah apabila kita pun faham Ustaz, faham. Contoh. Mana sabar tadi? Dalam buku. Loh, dalam buku. Sebab tu kita buat pengajian kehidupan. Kalau kaedah kaji tauhid tentang Allah, ada kaedahnya. Kaedah ini kita pakai untuk kita perharusi perbahasan kalam para ulama berdasarkan Quran, hadis, kita kaji. Kemudian kita bawa dalam hidup. Kaedah apa kita pakai? Sifat wajib bagi Nabi SAW. Kemudian bagaimana nak terjemahkan hidup kita selari dengan apa yang kita dah belajar kaedah tauhid ni. Caranya pertama bongkar dengan kebenaran, siddiq. Tu kita bincang siddiq. Apa dia? Bahas dengan kebenaran, bukan dengan perasaan. Dia kebenaran bertembung dengan perasaan. Benar dan perasaan dua benda berbeza. Kebenaran bersandarkan ilmu, iman dan amal. Kebenaran, iman dan amal. Yang kita sedang bahaskan ni iman. Ciri orang beriman. Ada orang bila kita bahas bab iman ni, dia duk naikkan perasaan. Habis tu Ustaz, saya macam mana? Habis tu Ustaz, saya macam mana? Okey. Ada golongan orang yang berbincang soal perasaan, dia bersandarkan keadaan dan kebendaan. Bila nampak jemaah sekalian? Ramli cakap kau tak nampak 3 kali Jumaat. Nampak?
Bagaimana nak bahas kehidupan ini? Mulakan dengan kebenaran dan pertahankan kebenaran dan akhirkannya dengan kebenaran. Sebab kebenaran mesti bermula, sedang dan akhir. Itu dinamakan siddiq. Sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa dia jemaah sekalian? Siddiq yang pertama. Bermaksud jujur. Kalau tarif iman, perbahasan iman, tasdik membenarkan, tasdik tasad dal yaqaf, tasdiq bil qalbi, membenarkan dengan hati. Apa yang dibenarkan? Bahawasanya Allah itu esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dibenarkan dengan hati, diterjemahkan dengan lisan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian diterjemahkan dengan perbuatan. Buat apa yang suruh, tinggal apa Allah larang. Itu tarif. Namun bagaimana nak terjemahkan dalam hidup? Maka juga perbahasannya bermula dengan jujur, bermula dengan yang benar. Baik, bila bermula dengan yang benar, kita tengok hidup ni pula. Bila kita tengok hidup, yang pertamanya kita nak perhatikan adalah diri kita. Kenapa nak perhatikan diri? Adapun diri ini Allah nyatakan dalam surah Al-Alaq ayat 2, khalaqal insana min 'alaqah. Adapun Allah mulakan diri itu nak diperhati dengan apa? Sebab tu jangan dia dalam bab memperhatikan, ini memang tuntutan, ataupun dalam bahasa dia panggil melihat, ataupun dalam bahasa menghayati, merenungi, hayati. Allah letakkan kalimah Iqra. Bacalah. Baca ini memerlukan sifat melihat. Baca kan. Walaupun baca juga terkait dengan menyebut qiraat. InsyaAllah nanti hujung kita akan buat munajat umat bi qiraatil Fatihah. Ada buat air? Ada, alhamdulillah. Tengok tidak air dah sampai kan? Tak silap sampai dah. Ada tadi saya tengok ada buat air, ada yang buat air, alhamdulillah. Mustajab bi qiraatil Fatihah. Qiraat kaedah bacaan, kaedah bacaan 7 qiraat, 14 riwayat, 9 kali bacaan. Ini boleh dibaca time saya ada je. Kalau tidak nak baca amal dengan Fatihah, baca dengan riwayat Hafsun yang biasa kita baca. Nak baca 41 kali boleh, 7 kali boleh, 300 kali boleh, ikut. Tapi kalau nak baca dengan qiraat, 7 qiraat, 14 riwayat, 9 kali bacaan, pada hujungnya ada doa khusus. Itu baca time live macam gini, dia tak ada ulangan. Jadi fikuli hajat, bagi semua hajat. Al-Fatihah itu sendiri itu ibu bagi segala ruqyah. Bayangkan, dan kita kan nak berhadapi macam-macam penyakit. Dan Allah takdirkan dengan Fatihah itu berlaku penyembuhan yang Allah tunjukkan dalam sifat fizikal. Kan kadang-kadang kita ni kaitkan Al-Quran ni ialah dengan sifat spiritual yang tak nampak, betul tak? Contoh, bila kena ada gangguan dia, ustaz-ustaz nak baca-baca sikit, dia nak terganggu dia baru nak baca. Dia biasa gitu kan. Kita tak nak jadikan macam gitu. Kita nak jadikan Quran ni hidup kita. Satu. Keduanya, jarang kita nak kaitkan. Contoh, kalau kena patuk ular, contohlah. Adapun kena bisa kalajengking, nak baca Quran? Kena patuk kalajengking nak baca Quran? Tumpung kata. Ada nak baca Quran, marah orang kata. Ni kena patuk anak kita, kena patuk lagi apa nak baca Quran pula, kenapa abang ni? Marah. Teruk benar dia punya kepahaman di situ. Janganlah marah. Kalau tak apa yakin pun jangan marahlah. Allah tunjukkan Al-Quran boleh merawat bisa kalajengking tau. Dengan Al-Fatihah. Nak cakap apa?
Tu penyakit fizikal tu. Bisa ni melainkan kalau yang terkoyak lah, koyak ke kena jahit itu lain cerita. Tu penyakit fizikal luaran. Itu pun jika Allah nak bagi dengan kemuliaan Quran boleh je berlaku kan. Harus, walaupun dia mencari adat kita kan. Cuma nak tahu bisa ni benda yang tak nampak, dia meresap masuk dalam badan kan. Apa yang lebih bisa pada kalajengking? Adik-beradik lah. Kalajengking pun sama, ular pun sama. Kobra dengan kalajengking ni adik-beradik lah. Dia akan split second kan. Okey. Sekarang ni dalam badan kita banyak bisa tak? Bisa-bisa lah Ustaz, bangun Allah. Hei ya Allah, kaki ni. Macam-macam bisa ada dalam badan. Perut bisa meragam, salah makan, salah itu, dah meragam. Kita ni banyak bisa dalam badan ni. Sebab tu kadang-kadang boleh kena macam-macam. Macam nak hilangkan bisa tu? Al-Fatihah. Caranya baca lah. Caranya baca lah. Tinggal lagi ada kaedah bacaan. Malas Abu Sa'id Khudri radhiyallahu baca tak habis ayat pun. Tak habis ayat baca. Kerana dia baca cara tadi. Cara apa nak baca Ustaz? Bacalah dengan yakin. Ini kita baca Al-Fatihah, ingatkan baca apa? Allah. Dia punya bunyi Al-Fatihah, ha belakang dia. Hari-hari saya baca dalam solat saya baca tu. Kalau hari-hari baca tak jadi apa, teruk sangat tu. Macam mana kita baca Fatihah tak beri kesan pada diri? Sebab mulut dia baca. Nampak ni? Walaupun nak kaitkan dengan qiraat. Mulut baca kumat-kamik, tapi hati tak baca pun. Tak melihat kuasa Allah. Tak melihat sembuh itu milik Allah. Ini kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan seluruh kejadian, dan kejadian yang kena paling kita nak baca adalah kejadian manusia. Kejadian diri kita kena baca. Macam mana nak baca Ustaz? Ya Allah, saya ni baca juga. Nampak ni? Dia tengok rupa dia ni bohong dia ni. Itu baca-baca. Kena faham. Suruh baca dengan baca-baca lain. Nengok. Itu bersangka-sangka pun boleh juga. Nengok orang. Ni abang tengok muka ni, muka bohong ni kan. Jangan saya ada sixth sense Bekat saya beramal ni, saya ada sixth sense. Saya nampak tahu abang buat apa. Tak payah diteliknya orang tu. Melantaklah dia. Abang nak buat apa belakang saya, bukan saya tahu. Depan saya pun saya tak boleh buat apa. Bukan so boleh saya panah api neraka kat situ pun. Itu abang dengan Allah. Dan benda ni pun kita kena cakap kat anak-anak kita. Dia lagi anak-anak zaman sekarang. Kamu dengan mak boleh lagi lah. Kalau mak tangkap kamu buat jahat pun, setakat paling kuat pun mak libas kamu dengan kayu beloti je. Paling kuat pun mak libas kamu je. Tapi kalau kena tangkap dengan Allah, mak air mata darah pun tentu kamu selamat. Kamu ingat, dengan mak ada kesian lagi. Mak. Tapi kalau dengan Allah, sampai tahap nanti kamu kena tangkap kat mana? Di hari akhirat. Waktu tu no mercy. Mak cakap no mercy. Apa mercy mak? Mak cakap Jawa. Tak ada belas kasihan. Dia tibai kamu kau-kau. Dengan mak adalah hati keibuan sikit. Tapi tak juga zaman sekarang ni.
Dulu kita kata ibu ini punya kasih sayang, kan? Tapi sebenarnya tidak. Kasih sayang itu tidak ada pada ibu. Kasih sayang itu diberikan oleh Allah pada seorang ibu. Boleh jadi ibu pun boleh membunuh anak. Banyak berlaku? Oh, ada juga berlaku. Ini kehidupan. Bila kita syarah balik, kita ingat mak je mesti sayang, mak je mesti sayang. Tak. Kalau Allah tak bagi sayang itu pada seorang ibu, maka tiadalah kasih sayang itu. Walaupun ibu yang melahirkan, dia pun boleh berturut serta dalam mendera anak dia. Banyak berlaku lah. Maka kita baca dengan sifat Allah, dengan kekuasaan Allah. Ni baca ni bukan sekadar dengan lisan, bil lisan, walaupun bunyinya dah sampai, kedengaran bunyinya, namun bacaan itu dengan hati. Jadi dalam hidup kita yang banyak nak kita bangunkan, nak hidupkan ataupun nak kita gunakanlah membaca dengan hati. Lalu seruan khatib orang lelaki dalam hari Jumaat, orang perempuan kalau pun tak pergi solat Jumaat tapi bukalah khutbah Jumaat, dengar, ittaqullah usikum, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Apa maksud takut? Hati-hatilah, berhati-hati. Kenapa? Kerana hati ini boleh jadi tidak digunakan untuk melihat kebenaran. Walhal hati itu sepatutnya digunakan, Allah bagi hati untuk kita lihat kebenaran. Tetapi apa yang berlaku adalah hati kita telah dikuasai oleh perasaan. Dua benda beza ya. Hati dan perasaan. Dia bukan dua yang sama. Sebab tu orang cakap hati dan perasaan. So perasaan bukan hati, tapi ianya boleh mengganggu hati. Tapi bila kata gangguan perasaan, orang tak cakap lah sakit perasaan aku. Tak ada. Orang cakap apa? Sakit hati. Kenapa orang cakap sakit hati? Kerana hati itu disakiti. Faham tak ni? Ada yang belajar, Ustaz, bila saya belajar dengan Ustaz ni, berkerut muka saya buat ni. Macam itu. Lepas tu saya pun cakap, baguslah Haji. Yang bertanya tu Haji. Nampak sel-sel otak berhubung. Kalau tidak tu buat ini kenapa sakit hati? Hati itu disakiti. Kan berkerut tu. Sakit hati itu disakiti. Saya tanya balik, disakiti oleh apa? Dia ngaji bab tauhid memang banyak berfikir. Ngaji bab iman memang kena banyak fikir. Dalam surah An-Nur ayat 35, Allah suruh wa yaqribullahul amsala linnas. Allah suruh cari misal. Kita kena banyak contoh. Okay. Saya buat contoh. Surah An-Nur ayat 35. Akan datang kita cuba guna. Anda memang saya kena lukis. Okay. Hati itu saya gambarkan. Realiti tidak seperti apa yang kita gambarkan. Ini tujuan untuk memahamkan. Itu saja. Dia berada di tengah-tengah. Okay. Dikelilingi oleh perasaan. Hati di tengah-tengah, dikelilingi oleh perasaan. Perasaan inilah yang akan memandu banyak perkara. Sebab tu perasaan ini tidak boleh dimatikan, tidak boleh dibunuh. Perasaan ini juga dinamakan nafsu. Okay. Tapi bila perasaan ini telah dikuasai oleh akal yang tidak ada ilmu. Ingat, sebab tu kena nuntut ilmu. Jahil. Maka dia telah dikuasai oleh nafsu. Nafsu yang tidak dididik dengan ilmu. Dan apatah lagi, hatinya tidak dibangunkan dengan perbahasan iman.
hatinya. Hati tak dibangun pasal iman, melalui akal yang dibangun dengan ilmu. Maka perasaan ni akan menekan ke dalam. Itu bagi tekanan perasaan. Apa yang dia menekan? Apa yang ditekannya? Perasaan ni, tekanan perasaan, apa yang ditekan? Hati. Di situ datangnya sakit hati tu. Kan biasa dipanggil tekanan perasaan. Tekanan perasaan. Kenapa perasaan ni ditekan? Kenapa macam itu pula kan? Apa yang menekan perasaan itu? Hati ke? Dah, hati ditekan. Boleh dapat mas sekalian? Boleh dapat? Hati ditekan oleh perasaan. Perasaan? Apa yang menekan dia? Pemikiran yang jahil. Jahil. Dia dengar cakap bohong orang. Dia tak ada pendirian yang dibangunkan dengan ilmu yang benar. Tak ada. Dan pula dalam kehidupan. Sebab tu Allah kata dalam surah Al-An'am ayat 116. Jangan kamu ikut kebanyakan manusia di atas muka bumi ini. Surah Al-An'am 116. Satu peringatan yang jelas, Allah nyatakan jangan ikut kebanyakan orang atas muka bumi ini. Tidak lain mereka menjauhkan daripada syariat Allah. Tidak lain mereka hanyalah mengikut sangkaan semata-mata. Dan mereka hanyalah berdusta. Sangkaan, pemikiran. Jadi hati dan perasaan mesti dibangunkan serentak. Malahnya nak dibangunkan dari awal adalah hati melalui ilmu. Jadi terus kita masukkan akal kita ini dengan ilmu. Sebab tu ada pemikiran akal-akal ni kita tidak boleh biarkan dia kosong menor, tengok siling ataupun sambil mengait tu kan, mengait. Ada yang mengait sini? Buat apa tu je? Mengait. Mikir apa? Tahulah nak fikir apa. Inilah hidup aku. Kosong pemikirannya. Sehingga kan bila kosong pemikiran tanpa ada apa-apa yang nak difikirkan, akhirnya kalau salah dibiarkan begitu, masuklah benda-benda yang boleh mengganggu. Habis itu apa yang nak difikirkan Ustaz? Yatafakkarun. Allah kata berfikirlah tentang tanda-tanda kebesaran aku. Bil makna dengan maksud selalu berfikir, ya Allah banyaknya nikmat Allah bagi. Ya Allah, aku start makan ikan kembung pada umur berapa? Jauh mikir apa? Aku tengah mikir ikan kembung aku makan pada umur berapa. Apa pula mikir ikan kembung? Kamu mikir tak? Katanya. Cuma kamu kira berapa tan ikan kembung ada dalam perut kita ni. Sudah. Kamu jangan dekat dengan ajar tu, tak betul dah tu. Tapi nak bagi tahunya tak habis-habis ikan kembung tu jemaah kita makan. Ya Allah, sampai kembung perut kita. Berapa tan ikan tu diangkat dari laut. Tak habis-habis. Yang habis orang angkat tu dah sampai ke cicit dah. Dulu apa dia, atuk ada. Cicit nelayan, cicit dah orang angkat ikan kembung. Tak habis-habis. Ya Allah, banyaknya nikmat Allah. Ghairi hisab. Kita minta rezeki kan? Betul? Kita faham rezeki itu apa yang kita minta. Kadang-kadang kita faham rezeki itu duit. Ada setengah orang faham begitu. Okey, katalah rezeki itu terjemahannya duit. Salah satu terjemahan duit. Berapa duit yang kita nak minta? Cukup? Pertama minta nak bayar hutang Ustaz. Okey. Lepas tu? Dalam kita minta tu, kita fikir tak? Dalam satu keadaan, sifat duit yang Allah bagi pada kita sebenarnya tak terhisap, tak terkira.
Betul tak? Duit kita tak terkira. Okey, buktinya, ni kena akal ni. Buktinya, tolong kira balik berapa duit dah pakai daripada balik. Daripada balik, berapa duit dah pakai sampai sekarang? Saya kira. Ya Allah, tak terkira Ustaz. Dah dapat dah pun, rezeki tak terhisap. Nampak? Jadi ketika kita meminta kepada Allah, yakinlah Allah boleh bagi tanpa hisap. Tak terhisap banyak lah. Ya Allah, kau selesaikan hutangku dengan rezekimu yang tak terkira, yang pernah kau beli bagi aku sebelumnya. Ni kita minta kadang-kadang macam miskin papa ke dana. Macam Allah tak bagi apa. Cara minta tu, ya Allah, kadang-kadang tolong marah. Kadang-kadang dia kira benda, walhal nafas dia tak terhisap, makan dia tak terhisap, walhal Allah bagi semua sebelum ini ghairi hisap. Kerana itulah sifat rezeki. Ustaz boleh pakai motor ni? Alhamdulillah. Saya pun tak sangka boleh pakai. Kenapa? Kerana sifatnya tak disangka-sangka. Itu je lah. Takkanlah kita jawab, saya tahu dah saya pakai tu. Kalau tak saya ni, homboi macam gini. Pertama kita kena doa. Homboi je lah. Doa kena spesifik. Doa jangan tinggal. Kita pula susun pula yang menentukan kita dapat. Walhal apa kita dapat? Semua kurniaan Allah. Hazza min fadli rabbi. Orang tu dapat macam mana dia dapat? Orang tu dapat dengan kurniaan Allah. Sama. Jadi tak usah pening. Kita takkan jadi pelik. Tak jadi pelik lah. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT. Maka di situ ada dua perkara tadi kita bincang. Jadi bila bincang bermula kehidupan, bagaimana nak kaitkan dengan kebenaran, bermula dengan benar, itu bersifat Nabi Siddiq. Dan pecahannya bila benar, iman dan amal. Iman, amal. Kita sedang bincang tentang iman. Iman ini satu perbincangan. Perbincangan yang membawa kepada kesedaran. Sudur. Fi sudur. Alam nashrah laka sadrak. Supaya kesedaran itu timbulnya dari hati yang mengenal Allah. Lalu hati yang mengenal ini akan menggerakkan tubuh batang tubuh dia ini, jasad dia ini, untuk beramal. Lalu beramallah dia kerana mengenal Allah. Jelas maksudnya? Iblis dia nak buat kita tidak punya rasa iman tadi. Nak rasa iman, macam mana nak rasa beriman Ustaz? Nak rasa beriman ni. Itulah berbalik dengan mukadimah kita dan menjadi mukadimah setiap masa, dan pengharapan kita dulu, kini dan selama-lamanya, itulah rasa bersyukur. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Al-A'raf ayat 17. Ini Iblis kata. Iblis kata kepada Allah, engkau tidak akan dapati mereka bersyukur. Iblis kata pada Allah, aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dan engkau akan dapati mereka tidak bersyukur. Nampak? Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sifat ini akan dipadamkan oleh iblis seboleh-boleh. Dalam Al-A'raf ayat 17 tadi, iblis memberi satu kenyataan yang jelas kepada Allah. Iblis kata apa? Kami akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dan engkau akan dapati mereka tidak bersyukur. Kebanyakan mereka tidak bersyukur. Bukan tidak solat, bukan tidak puasa, bukan tidak datang kuliah, bukan tidak beramal, bukan tidak bertadarus, bukan tidak pada zahir. Dia akan buat kita beramal tapi tidak rasa bersyukur. Datang solat tidak rasa bersyukur.
Lepas solat pun susah nak rasa bersyukur. Kurang-kurang kalau datang tak rasa bersyukur, kurang-kurang mudah-mudahan lepas solat bersyukurlah. Tak juga. Sebab tu jangan terkejut akan ada sifat macam itu jugalah dia. Pergi belajar pun macam tu, perangai. Ya Allah. Ingatkan datang kelas bagus, rupanya gosip. Banyak pula cerita. Ni saya bagi peringatan diri saya dan semua. Dan jemaah. Ni saya tak ada klaim jemaah saya. Tapi jemaah yang mana ikut pengajian saya akan ingat. Jangan gunakan platform bermasyarakat ni. Kita jumpa ni elok ni. Tapi kita hilangkan pahala kita balik. Apa dia? Mengumpat. Haramkan diri daripada berkata pasal orang. Kita nak ngaji kata pasal diri kita. Pasal orang pun jangan ingat orang yang ada dalam pengajian dia. Orang kat rumah tu pun. Laki hang macam mana? Macam itulah. As usual. Macam slow je kak. Habis datang sini apa? Nak lagi daripada dia lah. Apa lagi? Menghadap dia je. Dia pun nyampuk. Sama lah. Ingatkan nak tolong nasihat. Dia pun sama lah dia. Ni kat negeri pasir putih dua berdengung. Ni Trump dia kata. Jangan. Jadi sebab itu, sebab bila Iblis tutup rasa bersyukur tu, datang tidak kenal Allah, dia akan buat kucak-kacir, beramal kucak-kacir. Itu kesan bila tak ada rasa itu. Jadi nak membina rasa itu adalah kembali tadi kita bahaskan balik hidup dengan cara melihat kebenaran. Iman, perkataan dia kebenaran. Benar ni dimulakan dengan sifat tadi. Sifat benar, kebenaran bermula dengan sifat Allah. Wa qulil haqqu min rabbikum. Ataupun bermulanya semua dengan Allah. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Bagaimana saya nak bermula, Ustaz? Saya nak bermula dengan apa? Ada dengar tak skrip-skrip macam ni? Tak ada. Ya Allah baiknya semua kasih alhamdulillah. Syukur. Nah, kita dengarlah dekat kan orang cerita kan, ada ini, kadang-kadang macam-macam. Tapi hidup je nak mula dengan apa? Nak mula dengan apa? Dengan apa kan? Maka beriman itu bermula dengan Allah. Biarlah orang kata pelik pun. Memang bada'al Islamu ghariba. Badal Islamu ghariba. Ni orang tanya terjemahan macam mana nak rasa syukur bagaimana Ustaz? Ni macam inilah saya tengah bincang ni lah. Saya tengah bincang lah macam mana nak rasa bersyukur tu. Bermula dengan perbahasan kebenaran, bermula dengan sifat Allah atau nama Allah. Lalu terjemahkan dalam hidup. Hidup ni nak mula dengan apa? Bermula hidup ni dengan apa? Itu soalan. Bermula hidup dengan saya jawab. Jawab tak akan salahkan potong bakar tak? Ya Allah ni. Jawab tak jawab. Ni okey ni ramai-ramai ni kalau saya mengaji dengan guru saya, Dr. Nek Syukri dan semua pengajian yang lain. 2 orang dalam kelas tu. Kalau kena tanya tu, tak aku kau aku. Saya mengaji sama-sama belajar buat master Usuluddin antara SEM 1 lah. Nanti dapatkan boleh beli kat PTS, boleh cari. Ada tadi saya nampak dia yang bawa tadi. Mana? Ada? Okey. Ada 2 versi tu. Itu edisi yang pertama. Yang ni edisi yang baru. Edisi baru ada kepala, tapi tak apa, nanti kita boleh bahas dalam isi sama. Ini SEM 1 belajar Dr. Nek Syukri. Link nanti puan boleh, saya ada bagi link lah. Ataupun nanti kat PTS pun boleh. Pergi PTS, pakat-pakat pergi PTS wakilkan, beli. Tapi minta edisi yang terbaru. Atau edisi yang kedua pun boleh, edisi yang pertama pun boleh, tak ada masalah. Kalau tekan link tu boleh beli. Saya dah beritahu ni SEM 1 saya belajar, SEM 1. Dan dapat perkenan beliau untuk mengajar. Ni dekat link tu RM20 kot.
bukan beli kat saya ni penerbit. Sejarah sifat 20, sejarah dan kupasan pendekatan akidah. Macam gitu. Sementara nak tunggu puan kita bagi link, ambil lah gambar ni, cepat-cepat klik, ambil gambar, habis. Dah habis. Tak sempat. Tapi tak apa, dalam grup nanti. Belikan yang senang, belikan. Ada berapa sebenarnya? 200 200. Bukan. Bertanya tadi, berdua dalam kelas. Tak engkau aku, tak aku engkau. Memang kena tanya, kena jawab lah. Nak bermula hidup dengan apa? Dengan bersyukur. Itu sifat. Itu kajian. Bagus. Bila tanya macam ni, faham tu. Itu sifat Nabi, kaedah nak kaji kehidupan. Ni kita sedang kaji ni. Kalau orang tanya, macam mana nak kaji kehidupan? Okey, rasa syukur tadi nak dibina. Nak dibina, kena faham kehidupan. Faham? Sebab syukur ni dia tak akan terbit. Contoh dalam solat, dalam amal dia tak terbit tau. Jangan ingat tengah solat tu dia syukur. Belum tentu. Tapi solat menyatakan syukur. Sebab tu kita hairan. Contoh, kenapa iblis yang solat, iblis pun solat. Cuma dia bukan ikut waktu macam kita lah. Dia ada perbuatan. Tasbih, tahmid. Tasbih, tahmid. Perbuatan ada rukuk, ada sujud. Tidak seperti kita lah. Syariat kita itu mengikut Nabi SAW. Iblis, dia melakukan amal. Apa kerja iblis sebelum tu? Sebelum jadi iblis, apa kerja dia? Apa dalilnya? Beramal. Apa dalil amalnya iblis? Al-Baqarah ayat 30. Al-Baqarah ayat 30. Ini bukti iblis beramal. Kerana apa? Ketika itu iblis, malaikat kumpulan yang paling ramai, kedua ramai iblis, jin. Iblis ni jin. Iblis nama dia. Jenis bangsa jin. Okay. Ketika Allah nak jadikan khalifah kita, bermula dengan Nabi Adam AS, Al-Baqarah ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah cakap pada malaikat. Kenapa Allah panggil malaikat saja, tak panggil jin sekali? Kerana mereka waktu itu bukan golongan yang terpisah. Mereka satu kumpulan yang taat. Bila satu, macam contoh saya panggil, wahai jemaah sekalian, macam itu terus. Jadi yang paling ramai pula malaikat. Panggil malaikat je lah. Yang paling banyak sekali. Qalu ataj'alu fiha. Ketika itu Allah bagi tahu nak jadikan manusia khalifah di atas muka bumi Allah. Kemudian malaikat pun berkata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Bukankah nanti manusia ni akan buat kerosakan, pertumpahan darah? Benda ni dah berlaku dulu dah. Bukan sekarang sebenarnya masalah ni. Kita tengok sekarang kan yang di Zionis tu sekarang hentam habis-habis, ada bom sana bom sini, Allahu Akbar. Even kita ingat kat sana berlaku, kat sini pun sama. Kerak sana, kerak sini, bunuh sana, bunuh sini. Begitu. Maka kalau kita lihat, malaikat pun dah bertanya, qalu antaj'alu fiha man yusilu fiha wa yasfiku dima. Lalu malaikat pun jawab, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini jawapannya. Tak cukupkah kami yang bertasbih dan bertahmid kepadamu, termasuklah iblis. Iblis waktu itu mana ada khianat dengan Allah? Tidak. Dia tidak derhaka. Soalannya, kenapa iblis boleh berubah perangai walaupun dah beramal lama? Sebab tu jangan terkejut orang dia beramal. Ini yang kita cukup takut. Macam tadi bincang bab aib tadi kan. Kita tak takut kalau orang buka aib kita dulu, sekarang kita sedang jadi baik. Jangan takut. Sebab aib kita dulu, sekarang kita jadi baik. Bermaksud alhamdulillah Allah pilih kita jadi baik. Yang kita takut adalah orang buka baik kita dulu. Kau tahu dia dulu siapa? Dia tu rajin pergi kuliah tu. Sekarang dia tak ada dah. Ke mana dia? Entah. Tengok sana tu, dia tak ketudung dah pun sekarang. Ya ke? Geng-geng Joyah. Ya ke?
Ish. Maksudnya, jangan sampai orang compare baik kita dulu dengan buruk kita sekarang. Tak apa orang buka buruk kita dulu dengan baik kita sekarang. Adalah. Kita bukannya malaikat, satu. Iblis pun tidak. Iblis bermula taat, berakhir dengan maksiat. Kita kemungkinan lah terkucil sana, terkucil sini, tertiarap sana, tertungging sini. Allah Ustaz, banyak salah saya. Tak apa. Yang penting kita menuju ke mana? Kalau kita menuju kepada Allah, teruskan berjalan. Tapi iblis tadi, sebab apa? Tadi, dalam hidup dia, beramal okey. Beramal okey. Iblis ni, dia beramal okey. Yang ni tidak melibatkan siapa-siapa. Regu iblis bukan malaikat. Pasangan iblis bukan malaikat. Pasangan iblis adalah syaitan. Apa pasangan? Manusia. Allah lega. Alah, kan ada yang berkawan dengan iblis, tak ada? Apa dalil dia? Tu minal jinnati wan nas. Jinnati wan nas. Kana minal jin. Tu regu dia pasangan. Sebab tu hidup ni bermula bila ada pasangan. Kehidupan bermula bila ada pasangan. Jadi hidup iblis bila dipasangkan dengan Nabi Adam AS. Tu pasangan dia lah. Bila berpasangan, naik tocang dia. Kita baca Quran boleh, tiba datang pasangan kita, apa terus dia. Baru baca Quran tadi, baru zikir, udah dia tengking kawan tu, contoh kan. Hati-hati, iblis gagal kat situ. Rupanya kesyukur ni, sifat tu kena tengok dalam kehidupan, lalu diterjemahkan dengan amalan. Jadi iblis dia telah melakukan perkara itu, lalu dia nak buat kat kita pula lah. Sebab tu kita nak kaji. Jadi bermula hidup dengan nama Allah. Dalil mana tu? Iqra bismi Rabb. Yang kedua, kalau kita lihat hidup, kenapa boleh hidup dengan kehidupan dengan nama Allah? Ustaz, bukankah hidup ni bermula nak kena ada kereta, kena ada rumah, kena ada duit, kena ada di sini gangguan. Di sinilah nanti akal kita akan diambil alih oleh kebendaan tadi. Perasaan kita diganggu. Walhal kita bincang soal hidup ni, kita kaji. Ini nama kita kaji. Sebenarnya hidup ni bukan sifat kita. Betul tak? Sifat siapa? Hidup. Alah, ini asal kena tanya. Menggagau nak jawab ni. Bukan tak tahu dah, cumanya apa tiba-tiba blank nak jawab ni. Hidup tu sifat Allah yang maha hidup. Ya Hayyu ya Qayyum. Tu kita selarikan dengan iman tu, tauhid. Hidup tu sifat Allah. Sifat kita mati. Sifat manusia mati. Jadi bagaimana boleh bermula hidup dengan selain Allah? Sedangkan hidup tu nama Allah, sifat Allah. Kan? Itu dalil. Mesti bermula dengan Allah kerana sifat itu milik Allah. Kalau bincang soal nak melangsungkan kehidupan, nak ada rumah, itu semua gitu, itu kebendaan punya perbincangan. Bukan tak ada, ada. Tapi kita bincangkan apa tadi? Hidup tadi. Bila nak hidup dengan Allah, maka kita kena berusaha untuk mengenal Allah. Itu baru datang perbahasan mengenal. Mengenal bagaimana? Melalui kehidupan balik. Kehidupan yang mana nak didalami ni? Iaitu khalaqal insana min 'alaq. Kenal balik pada diri kita ini. Apa yang nak dikenal? Kalau tadi nama kan, sifat kan, maka sifat itu kita kena perhati ada tak dalam diri kita. Contoh hidup tadi, ada pada kita sekarang kan. Kena ingat bahawasanya, apa kata ingat tu, ala zikrika, ingat bahawa hidup ini bukan sifat aku dihidupkan. Itu perkataan dia.
Ini saya terus praktikal ni. Sebab kalau bahas bab hidup, itu dalam sifat 20 ada perbahasan. Nanti kita akan masuk. Kita akan bincang selari. Apa bahasan sifat hidup? Hayyun. Kita baca. Sifat kita mati. Habis hidup sekarang ni Ustaz? Dihidupkan. Doa sebelum tidur baca apa? Bismikallahumma ahya wa amut. Tu Nabi ajar tu. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah. Nampak? Aku hidup dan mati. Itu dalil juga. Tu hadis Nabi SAW mengajarkan kita doa sebelum tidur. Dengan nama Allah aku hidup dan mati. Bukan dengan usaha kita, bukan dengan anak kita. Dengan anak saya lah saya hidup Ustaz sekarang ni. Anak saya lah bagi kekuatan dalam hidup saya. Berapa ramai cakap macam itu. Salah lah. Salah. Walaupun dari sudut adat dia, tak ada masalah. Bahasa adat. Tapi kita lupa. Dan bila kita sebut tentang Allah, contoh kan, hidup. Kadang-kadang setengah pihak, dia akan rasa terasing. Bada'al Islamu ghariba. Bermula Islam tu terasing. Bila sebut hidup dengan Allah, tahulah dengan Allah, katanya. Ada tak golongan yang macam ni? Bukan ada dah, ramai. Dan kita pula rasa macam terasing. Mereka menganggap kita bahawa macam menolak syariat. Betul tak? Walhal, memanglah kita akan bersyariat. Syariat tak boleh tolak. Contoh hidup tadi. Mesti ada anak kat situ. Ya Allah kurniakan anak lah. Mesti ada Allah bagi rumah kita ke makan. Itu syariat. Syariat ni memang berlaku dalam hidup kita. Yang kita risaukan, kita tak ingat. Bersyariat tapi tidak ingat. Itu dia. Jadi kita nak bagi ingat dengan belajar kembali, melihat di sebalik syariat itu kehidupan. Dia panggil, ini pun perbahasan perlu kita peralusi, dia panggil syariat kehidupan. Dia ada syariat agama kan. Syariat ni apa? Yang ini bagaimana tata cara ataupun penterjemahan. Syarak, jalan. Syariat kehidupan tu duit. Semua orang tahu nak beli rumah pakai duit, beli pakai duit, semua orang tahu. Syariat tak usah cerita lah. Kita kena buat macam tu. Tapi berapa ramai orang ingat hakikatnya rezeki yang mendatangkan duit. Dan rezeki itu pula hakikatnya adalah nama Allah Razzaq. Huwa Razzaq Zul Quwwatil Matin. Kalaulah orang ingat hakikat rezeki itu yang datang dari Allah, wallahi manusia akan tunduk dan patuh pada suruhan Allah. Tapi alangkah malangnya mereka lupa bahawasanya rezeki itu dari Allah. Diingat rezeki itu dari usaha dia, dari duit dia. Jadi tidak heranlah manusia boleh melambat-lambatkan solat, malah sehingga ada yang meninggalkan solat, sehingga ada yang buat khurafat, buat tahyul, buat benda-benda yang syirik, kerana mereka tidak ingat. Bukan tidak tahu, tapi ada ketika dia tidak ingat. Sebab tu ingat, kena minta tolong dengan Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Zikrika tu ingat. Ingat ni kena minta tolong. Lalu kalau Allah nak bagi kita ingat, Allah bagi kita faham. Melalui apa cara nak ingat? Cara faham. Melalui apa nak faham? Amalan. Amalan apa? Ada amalan, okey. Amalan apa? Nak bagi faham. Ya? Faham agama, amalan apa yang nak bagi faham agama itu? Nak tahu. Tauhid. Nak faham amalan agama tu, tauhid itu dengan apa? Dengan ilmu. Jadi menuntut ilmu ini amalan yang mesti diutamakan nombor satu. Melalui ilmu lah Allah akan berikan kefahaman. Barang siapa yang Allah nak berikan dia itu kebaikan, mayuridillahu bi khairan yufaqihu hafiddin. Maka beruntunglah barang siapa yang Allah sibukkan dia dengan menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik.
Jadi kita berhenti kat sini, kita tutupkan munajat umat. Sebelum tu raya puasa 2022 saya beraya di Madinah, tapi semasa saya berada di sana Raudah ditutup. Ada jemaah kita ni raya kat sana juga di Madinah, tapi waktu di Madinah Raudah ditutup. Adakah ini dianggap saya beraya bersama Rasulullah? Nah, beraya bersama Rasulullah tu mesti di Raudah ke? Tidak. Sebab tu juga Raudah itu nak masuk dalam taman syurga. Tapi sebenarnya yang utama bukan nak masuk Raudah. Ini alang-alang tanya ni, Madinah ni bagus. Pergi Madinah, ingat ataupun niat, terutama lelaki, wanita ada kelonggaran dia. Iaitu ziarah Rasulullah. Wanita tak ada ziarah lalu depan tu kan. Wanita tidak dituntut. Habis tu Raudah tu dah masuk syurga. Taman syurga, masuk syurga tu dah masuk taman tu kat dalam syurga lah. Sekarang ni Raudah tak? Cuma Raudah sini berbeza. Raudah sana berebut nak masuk, Raudah sini berebut nak keluar. Bila nak habis? Contoh bukan sini, semua contoh yang saya buat dekat Pasir Dua Berdengung. Kalau Madinah Raudah kat sana macam ni tu, kalau boleh sujud tu biar 5 waktu sujud dalam tu, tak bangun-bangun. Padahal bila duduk baca ilmu, bila nak habis. Kari kepala ikan tak masak lagi, kuih donat tak siap lagi, kuih tak siap. Allah, contoh je. Jadi bersama Rasulullah itu adalah apabila kita niat datang ziarah. Orang perempuan tak pergi ziarah depan, buat syarat kat depan tu pun dah dikira dah ziarah. Lelaki adab ziarah, jumpa Rasulullah. Memang Madinah, di Raudah ni nak bagi tahunya, nak masuk syurga mesti dengan Nabi SAW. Sebab Nabi kata Raudah tu lah orang berebut nak masuk. Cuba kalau Nabi tak gezekkan tu Raudah, tak ada apalah. Satu. Keduanya, nak bagi tahu masuk syurga semua orang nak masuk. Itu nak gambarkan. Itulah umat Islam, semua orang nak masuk syurga. Kenapa Raudah tu bersama dengan Nabi? Nah, memang masuk syurga dengan Nabi. Tidak letakkan di Makkah. Walaupun syurga tu milik Allah kan. Tapi kalau nak syurga, syarat utama mesti dengan Nabi. Jadi kalau kita dapat Nabi SAW, dapatlah syurga. Jadi kita ikut sunnahnya, kita selawat kepada Nabi SAW, kita doa dengan Rasulullah lah. Itu Madinah, sebab kita berada di bumi yang adanya jasad yang mulia, maka kita bersama dengan Nabi. Sekarang pun boleh bersama dengan Nabi dengan kita berselawat kepada Nabi SAW. Dan kita melakukan sunnah Nabi yang dianjurkan, lalu kita bersama dengan Nabi lah, insyaAllah. Cuma tinggal kalau di Madinah tu peluang kita berada di bumi yang adanya jasad yang mulia. Wallahualam. Baik jemaah sekalian, itu saja. Mari kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. 7 qiraat, 14 riwayat, insyaAllah. Bagi yang baru mungkin dengar kaedah bacaan, tak apa, ikut saja perubahan-perubahan yang ada pada beberapa tempat yang pada kalimah. Perhatikan dan ikutkan saja, insyaAllah. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bilhaqqil Fatihah وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب بسر khususan pada negara Malaysia ya Allah, jauhkan balak bencana malapetaka, banjir besar, kemarau berpanjangan, kesusahan dan kepayahan. Khususan kepada negara Palestin ya Allah, bebaskan percengkapan Zionis, berkah kemenangan, bebaskan Palestin ya Allah, dan juga negara-negara Islam seluruh dunia ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb, khususan semua jemaah yang hadir pada pagi ini ya Allah, dan semua yang menonton ya Allah. Kabulkan segala hajat kami dunia akhirat. Permudahkan segala urusan kami dunia akhirat ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb. Ya Allah, kabulkan segala hajat. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, syukur selesainya munajat umat bi qiraatil Fatihah, 14 riwayat, 7 qiraat, 9 kali bacaan. Ada masa nanti saya terangkan kaedah pinjik harakat-harakat itu. Adapun fadilat dengan bacaan tadi, kata guru saya, Sahibul Fadilah Datuk Syekh Salihuddin Omar Al-Qari, ianya mencakupi bagi seluruh hajat, mustajab, tinggal lagi atas kita nak baca dengan yakin atau tidak. Kaedah bacaan Fatihah tadi itu dengan qiraat 7, 14 riwayat, melibatkan 7 imam besar, 14 anak murid, ibarat semua turun baca. Itu kaedah bacaan ya. Itu sangat mustajab lah. Alhamdulillah, yakinlah ya. Macam mana? Tak ada pun, selagi mana dalam kaedah bacaan itu dipanggil kaedah bacaan, tapi tidak mengubah makna dia. Ihdinas sirah, sad, sin dan zai. Ihdinas sirah, ihdinas zira. Alaihim, alaihum, alaihimu.
Itu kaedah bacaan. Menunjukkan jangan kita nampak diri kita je lah. Dia ada pelbagai cara datang. Itu ibrah, dipanggil tadabbur qiraat. Itu pun boleh. Nanti ada masa kita selit-selitkan perbahasan insya-Allah. Baik, itu saja mas sekalian. Alhamdulillah. Semoga kita jumpa pada siri akan datang. Teruslah istiqamah dalam kita jalan menuju Allah. Bersusah-susahlah kita invest, laburkan masa kita, tenaga kita, harta kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wallahu alam, mohon ampun maaf daripada saya kekurangan. Terkasa-kata tu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.